with you. You're not afraid of the dark, are you? Hi, Assalamualaikum semua orang. Kamarin Nasim here. I hope you are in a good mood today because it's a good day to have a good day. So, hari ni Kamar tak berapa sihat sikit. Dah seminggu sebenarnya, tapi takkanlah seminggu kita nak cuti kan. Macam itulah kerja YouTube, dia kena post juga video. So, hari ni Kamar agak seram sikit dan macam berhati-hati sikit dengan cerita yang Kamar nak kongsi dengan korang hari ni sebab dia cerita tentang kubur dan rumah Kamal sangat dekat dengan kubur guys. So dia macam aku takut aku cerita ni kan masuk dalam mimpi kan. Dan Kamal pun shoot malam. So sebelum kita mulakan, jomlah kita baca doa dulu guys. Mohon perlindungan dari Allah dari gangguan-gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi an yahdurun. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu daripada bisikan-bisikan syaitan dan aku berlindung juga kepadamu wahai Tuhanku daripada kedatangan mereka kepadaku. Amin ya rabbal alamin. So, kisah ni daripada kawan Kamal sendiri yang kongsi. Nama dia minta dirahsiakan untuk menjaga aib dia lah. Jadi, kita bagi nama dia Akil, bukan nama sebenar. Kisah ni berlaku pada tahun 2018. Masa tu umur dia dalam 24 tahun. Dia asal dari Melaka. Kampung saya guys. Tapi kisah yang dia nak cerita hari ni berlaku dekat Perak. So, Kamal cerita daripada awal lah macam mana dia boleh kerja dalam tempat kubur ni kan. Macam mana dia boleh kerja kubur ni. So, waktu tu dia tengah ada masalah kewangan sikit. Ada isu lah kat tempat kerja dia kan. Jadi, hari pertama yang dia berhenti kerja tu, dia tinggal sehelai sepinggang ni. Dia tak tahu nak pergi mana, nak tinggal mana, nak kerja mana. Family dengan kawan-kawan dia pula semua tak ada dekat area situ. Memang dia tak ada kenalan lah dekat Perak tu. So nak dijadikan ceritanya, hari selepas dia berhenti kerja tu, dia jalan-jalan sampai dah larut malam. Lepas tu dia terpaksalah stay dekat masjid sekejap kan. Lepas dia solat isyak dekat situ. Lepas tu jumpalah dengan Tok Siak yang ada dekat masjid tu. Masjid tu dia tak pernah pergi pun. Jadi Tok Siak tu nampak dia buat pertama kali kan. Macam pemuda pertama kali nampak kan. Lepas tu duduk lama pula dekat dalam masjid ni lepas solat isyak. Jadi Tok Siak tu pun tegurlah si Akil ni. Bual. Tok Siak bagi tahu kat dia, kebetulan ada kubur dekat belakang masjid ni. Tengah tak cukup pekerja. So start daripada hari tu lah Akil terus terima je tawaran kerja tu. Walaupun dengar macam kerja kubur kan, tapi time tu tak fikir apa-apa dah lah sebab janji cari rezeki yang halal kan. So hari pertama dekat area kubur tu ada satu rumah rehat tau. Dia macam rumah kontena. Rumah tu sebenarnya untuk pekerja yang bertanggungjawab untuk uruskan urusan batu nisan, buat binaan pusara, gali kubur. So ada pekerja, kita panggil pakcik lah pakcik yang jaga benda-benda ni, dia tak duduk dalam rumah kontena tu sebab dia dah ada rumah sendiri dekat area situ jugalah. So disebabkan time tu keadaan terdesak, si Akil ni pun memang tak ada rumah langsung nak tinggal masa tu kan, dan memang tak ada penempatan, sehelai sepinggang dia jalan. So owner kat situ kasihlah dia duduk sementara dalam rumah kontena tu. Jadi dia bermalam dalam rumah rehat tu, which is rumah rehat tu berada dalam kawasan kubur tu. Korang tak payah bayang lah, malam pertama lagi si Akil ni dah kena kacau. Kena kacau tu macam bunyi barang jatuh, ada orang ketuk pintu. Lepas bila dia buka tak ada orang. Lagi-lagi bila duduk dalam kontena tu, lagi jelas lah bunyi-bunyi besi kan. Dan disebabkan Akil ni fikir tengah tak ada duit, langsung tak ada duit, aku kena kerja juga ni. Dia buat dek je dengan semua bunyi-bunyi gangguan tu sampailah dia tertidur. Itu malam pertama tau. Keesokan harinya, dia diganggu tiap kali malam dia nak tidur. Benda ni berlaku 3 malam berturut-turut tau. And skop kerja dia tu, walaupun dia kerja dekat kubur, bukanlah kerja dia menggali kubur. Kadang-kadang dia belajar dengan pakcik yang dah lama kerja dekat situ, buat kepuk. Kepuk tu macam pusara. Korang tengoklah gambar ni. Kadang-kadang dia buat batu nisan sampai pukul 12 malam. Kadang tu sampai 4 pagi sebab order banyak je. Yang minta batu nisan ni, ramai yang minta buat batu nisan ni jelah sebab jumlah kematian tu hari-hari ada kan. So kadang tu kena jugalah siapkan order sampai larut malam. Jadi bermulalah pengalaman seram yang Akil pernah lalui sepanjang dia bekerja dekat kubur. And ini kisah pertama. Lepas seminggu Akil dah kerja kat situ, dia ingat macam dia dah keras lah, macam dah kebal lah kena ganggu biasa-biasa time tidur tu.
Tapi kali ni gangguan dia lain macam. Sampai hari ni dia tak boleh lupakan. Malam tu dia kena siapkan batu nisan dengan beberapa kepuk lah. Time tu dia tak perasan tau, dah pukul 2.30 pagi. Dia buat benda tu sambil buka lagu. Buka lagu pula kuat-kuat dekat phone kan, sebab tak ada siapa kat situ. Tiba-tiba terdengar ada orang panggil, Akil. Dan suara tu macam suara pakcik tu. Okay, kita bagi nama pakcik ni Pakcik Ramli, bukan nama sebenar. So dia dengar sebiji suara Pakcik Ramli tengah panggil nama dia. So dia pun pergilah dekat meja, tutup handphone dia yang ada dekat atas meja tu, dan dia memang mati-mati ingatkan Pakcik Ramli tu datang dekat dia. Dia baru nak tanya, kenapa pakcik? Tapi bila dia pusing belakang, satu kelibat pun tak ada depan mata dia. Time tu tak seram lagi guys, sebab dia ingatkan dia salah dengar. Akil pun teruskanlah buat batu nisan sambil dengar lagu dekat handphone dia. Tiba-tiba dia dengar macam ada orang lalu lalang, macam ramai orang tengah lalu dekat situ. Padahal kawasan tu macam hutan-hutan sikit. Belah tepi tu ada hutan, tapi hutan kecil lah, bukan hutan yang besar. Macam area-area kampung macam tu. So agak pelik lah orang nak lalu lalang dekat situ pukul 2-3 pagi. Time ni dah start seram dah lah sebenarnya. Tak senang duduk dah si Akil ni. Duduk toleh kiri kanan depan belakang tak ada orang. So dia buat sampailah siap satu batu nisan ni. Dia nak pergilah rehat kejap. So dia pun nak pergilah ambil handphone dia ada atas meja tu, nak tutup lagu. Tiba-tiba handphone dia tak ada dekat atas meja tu. Jadi dia carilah handphone dia, sebab handphone dia tu masih terpasang lagu. And then dia ikut bunyi muzik tu. Korang tahu tak handphone tu ada dekat mana? Ada dekat sofa. Tak jauh pun dari meja tu. Tapi pelik sebab dia memang ingat dia letak handphone dia atas meja and dia tak sentuh pun handphone tu. Dia cuma pause je, dia tak ada alihkan handphone tu. Dia ingatkan dia dah mamai sebab waktu tu dah pukul 3 pagi kan. Dia rehatlah kejap, ambil phone scroll internet, YouTube. Lepas beberapa minit tu dia nak sambung sikit lah. Lagi sikit lagi nak siapkan batu nisan tu. Lepas beberapa minit tu dia nak sambung lah buat nisan yang kedua. Tengok-tengok nisan yang dia dah siap tadi tu hilang. Memang hilang. Dia pusing 360 darjah, tak ada dekat sekeliling dia. Dekat tempat yang dia buat batu nisan tadi pun tak ada. So dah pisang lah member ni kan. Esoklah aku cari, dia kata. Ni kalau dah mamai ni sampai bila tak jumpa. Dia pun pergilah rumah kontena dia tu nak tidur. And guess what? Dia datang dekat dalam bilik dia tu. Tengok-tengok batu nisan yang dah siap tadi tu ada dekat atas tempat tidur dia. Dia tidur dekat atas lantai, macam dia bentang toto tau. So kau rasa memang terus hilang, mengantuk dia, mamai dia tu memang terus hilang. Dia angkat batu nisan tu, letak balik dekat tempat yang sepatutnya. Dia terus baca doa, buka Yasin dekat dalam handphone dia, and dia cuba untuk tidur malam tu. So benda dekat situ dah start main alih-alihkan barang guys. Itu kisah pertama yang bagi dia susah dia nak lupakan sampai hari ni lah. So kisah yang kedua ni, pengalaman masa dia kena kerja dekat kubur waktu maghrib. Masa tu dia kena buat banyak batu nisan dengan pusara tu lah, kepuk tu kan, sebab dia terima banyak tempahan waktu tu. Dia buat sampai nak dekat maghrib tau. Langit pun waktu tu dah warna-warna oren, nak ke malam kan. Waktu tu dia tengah pasang satu kubur ni, tiba-tiba nampak macam ada orang tengah mencangkung, macam tengah baca Yasin ke Quran macam tu lah dekat depan kubur. So dia ingatkan tu waris, macam ada orang tengah ziarah kubur lah kan. So dia pun tunggulah dekat situ. Tiba-tiba pakcik yang kerja dengan dia tu, Pakcik Ramli tu tegur, lah kenapa tak pasang-pasang lagi kepuk ni dekat kubur tu? Lepas tu Akil ni katalah, oh tak, ada waris tengah baca Yasin tu. Lepas tu pakcik tu pun kata, mana ada sesiapa. Akil pun pergilah cek balik, and then dia cek memang tak ada orang. Kereta pun tak ada kat situ. Memang tak perasan langsung bila masa waris tadi tu balik, sebab Akil tak jauh pun dengan waris yang dia nampak tadi tu. So bila dia dah nampak tak ada orang dekat kubur tu, dia pun teruslah pasang terus kepuk dekat situ. Tengah pasang tu dia rasa macam ada orang tengah pandang dia tau. Kita kan kadang-kadang walaupun kita pandang bawah, kita boleh rasa orang tengah pandang kita kat depan ataupun kiri kanan kan. Tapi sebenarnya memang tak ada sesiapa pun lah dekat situ. Bila tahu nak dekat maghrib tu, dia lagilah meremang. So dia pun buat cepat-cepat kepuk tu. Time ni lah yang seram korang. Tengah nak cepat-cepat buat kan, sebab waktu tu dia dah feel meremang tau. Tiba-tiba datang satu bunyi mengilai. Itu first time seumur hidup dia dengar suara mengilai betul-betul. Dia kata selama ni aku tengok kat TV kan, dekat internet, ni real betul-betul dengar suara tu jelas. Suara perempuan gelak macam dia tak tarik nafas. Dia gelak tu panjang gila. Panjang betul nafas dia and beralun. Halus sangat suara dia. Memang lintang pukang lah member lari kan. Terus pergi rumah Pakcik Ramli tu. Dia terus cerita, saya tak tahan dah lah pakcik.
Tadi baru je dengar suara mengilai. Pakcik tu pun buka lah cerita. Kubur ni, kubur lama. Bertahun-tahun dah. Kadang-kadang ada orang kampung buat amalan kurafat dekat sini. Ambil kain kafan mayat lah. Kamu tahulah orang-orang dengki ni bila nak buat sihir. Macam-macam dia tanam. Macam-macam benda dia ambil dari kubur ni. Itulah kadang kubur ni jadi keras. Lepas tu pakcik tu nasihat jugalah. Jangan takutlah benda-benda yang mengacau kamu tu jin je. Selagi kamu jaga solat, dekatkan diri dengan Tuhan, kamu tak perlu takut kerja dekat kubur ni. Kamu tak payah lain sangat lah. Kamu tak kacau dia, dia tak kacau kamu dah. So waktu Akil dengar pakcik ni cerita macam tu memang meremang weh. Rupanya ramai orang kampung selalu nampak kelibat Cik Ponti dekat area kubur tu. And tak sangka Akil pun one of them juga yang pernah terkena kan benda tu. Tapi nasib baiklah dia tak nampak. Dia tak nampak benda tu. Nasib baik benda tu tak tunjukkan diri dia. So lepas dia dengar nasihat Pakcik Ramli tu, dia rasa agak lega sikit lah. Takut tu takut, tapi yalah, kenalah juga kerja dekat situ untuk teruskan hidup sementara kan. So dia cuba sedaya upaya untuk set balik mindset dia tu yang aku kan ada Allah macam tu. Gagahkanlah juga member tu. Tapi sekarang dia dah tak kerja situ dah guys. Kalau korang nak tahu kenapa, dia nak sambung part 2. Ada satu lagi kisah tentang darah mayat atas kubur. Yang ni memang panjang cerita dia. Kamu kena cerita dekat part 2 lah. So kalau korang nak tahu, korang komen kat bawah nak part 2. Biar Akil nampak ramai yang nak part 2 kan. Nanti dia rajin lah lagi nak kongsi cerita. Nak bagi dia buka cerita ni susah mat. Dia punya takut tu, Allahu. So dapatlah kita dengar pengalaman ni daripada orang yang kerja kubur. Selama ni kita dengar memang kubur tu antara tempat yang seram kan. Tapi kita jarang dengar kisah seram daripada pekerja yang bekerja dekat kubur tu. So, Kamar rasa itu saja video untuk hari ni. Kalau korang nak Kamar sambung part 2, komen kat bawah part 2, okay? So, thank you dah tengok video ni sampai habis. For those who are new in my channel, don't forget to hit the subscribe button below and turn on the notification bell so that you will not miss any video that I post. See you in my next video. Bye-bye!